Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamd, ilaika mushtaka wa anta musta'an wa alayka al-iqlal. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyat al-abdan wa shifaiha wa dhul absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah malam ini kita sambung ayat yang terakhir surah yang keempat selepas surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan surah An-Nisa. Sebelum kita masuk surah yang baru, iaitu surah yang disebut Al-Mu'ad dengan hukum yang mempunyai 120 ayat. Surah yang kelima iaitu surah Al-Ma'idah yang bermakna hidangan, yang disebut dalam ayat 115 dan 116. Sebelum itu kita tengok ayat yang masih lagi terbagi, ayat yang terakhir surah An-Nisa, iaitu ayat yang mengenai harta warisan sabar, yang merupakan ilmu yang awal ditarik daripada manusia selain daripada ilmu falak, yang mana ayat-ayat mengenai solat sabar ini kita dah baca di awal surah An-Nisa. Lagi nak menyatakan bahawa sebenarnya yang kita sebut semua surah-surah dalam Al-Quran dia adalah satu tajuk. Jangan nanti menghubungi di antara ayat-ayat dalam satu surah 114 surah pun daripada surah yang sama Fatihah. Ujung sekali surah yang 14 surah An-Nisa, kalau kita baca ayat yang sama surah Fatihah ataupun ayat yang kedua di sebelah awal surah Fatihah ini, maka sudah tentu bila kita baca yang terakhir daripada ayat Al-Quran, surah An-Nas di belakang ni, surah yang 114. Jadi macam satu tajuk. Kalau baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka di akhir surah An-Nas, minal jinni wal nas, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang berada dalam. Ujungnya harapan ataupun keinginan kepujian ini datang daripada manusia dan jin. Manusia dan jin ini ditulah sikit, tidak semacam dengan pokok kayu-kayuan, tumbuh-tumbuhan, binatang, sebab mereka memang suka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam surah An-Nisa, kita berada di akhir surah An-Nisa. Awal surah An-Nisa, ayat-ayat yang mereka yang kita baca walaupun hanya satu muka mengenai atau sabar yang kita sentuh dahulu. Siapa yang dapat satu kedua, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat 1/4, 1/8, siapa yang dapat 1/3, 1/6 yang disebut dengan ashabul furud, wajib kita dah bagi. Kita dah baca di awal surah Nisa. Jadi hujung diulang lagi. Ulangnya dia lengkap. Ada lagi yang tak disebut dilengkap. Itu pun bila kita sebut hujung surah Nisa, buka surah yang baru, surah Maidah, tetap akan dituliskan dengan hukum. Dulu kita belajar bila mati seorang, sudah tentu 6 ini kita nak kena ingat. Suami isteri mesti salah seorang.
Di dua itu seorang kena mati tidak nak main hukum hak satu. Tengok kalau dua itu pakai orang polis saya tak mau pakai tak ada apa. Salah seorang mesti meninggal. Suami isteri, kemudiannya ibu ayah, kemudiannya anak lelaki, anak perempuan. 6 ni. Bila mati isi kena kebayang lah. Ada 6 ni, maksudnya tolak seorang 3-5, semua dapat. Jangan pergi buat istihad kat kawan, buat fatwa kat kawan, 6 tak dapat sekian. Tu memang silap. Bahagia lah, orang kata bahagia. Tapi sebenarnya tak bahagia pun. Sebenarnya tak bahagia pun. Sebab apa? Dia makan harta pusaka. Dia itu harta pusaka ni, bila sebut saja kawan dia dapat berapa kali dapat berapa, ini kena tahu. Lepas dapat tu tengok adik ke abang ke dapat sikit nak bagi yang kita tak tahu. Jangan bertiga-tiga disebut kita di kita tulis sama banyak. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab harta bila Allah beri kepada kita, ini amanah. Bila kita meninggal, dia kembali balik kepada Allah. Allah bagi ke anak kita dengan Al-Quran, dengan hukum akal yang terdapat dalam Al-Quran. Kita dah sebut 1/2 suami dan 4 orang perempuan. Maksudnya seorang lelaki, 4 orang perempuan. Suami apabila isteri dia meninggal, tak ada anak. Jadi 1/2 ni semua tinggal sama-sama. Suami apabila isterinya meninggal, mereka tidak ada anak. Pokoknya kalau saya meninggal ataupun dikata isteri meninggal, tinggal saya seorang suami, memang suami seorang pun. Kemudian dia ada anak. Berjamaah kena nampak saya. Ini itu kena nampak saya. Sebab apa tak ada anak? Masalah ada anak nanti urusan. Jadi kalau bini meninggal, dapat tak ada anak, si suami dengan otomatik dapat setengah. Seorang lelaki, 4 orang perempuan, bila sebut nama satu, lelaki suami. Yang kedua ni 3, 4, 5, 5 orang. Semua perempuan. Anak perempuan, kalau ayah dia mak dia mati, seorang tu mati, meninggalkan anak perempuan seorang. Saya meninggal, anak lelaki tak ada, aku sidang tak ada, anak perempuan dia seorang. Otomatik memang dia dapat setengah. Ataupun masalah yang ketiga, saya meninggal, anak perempuan tak ada, tapi ada cucu perempuan, seorang dia pun dapat 1/2. Mak dia tak ada. Yang ada dia. Kalau mak ada, minta maaf. Mak ada setengah, hang dapat 1/6 sudah. Tu lain lah. Tu yang kata ngaji ni, ngaji kena ada perang putih. Orang ngaji ke wajah ni, kena hebat ni, kena di universiti ya. Ngaji kalau kata lebih buku ni, peraik, kalau dah mengumpul, memang tak pada nampak. Tambah ngaji lah, lepas bencin, lagi tak nampak. Ya, rumah yang lepas saya sentuh di Kimuan. Orang dulu mengaji kerana nak mati. Orang lain mengaji kerana nak hidup. Terusnya, mereka tak faham. Tak jenis tua-tua lah kan. Orang dulu mengaji kerana nak mati. Orang lain mengaji kerana nak hidup. BA, MA, PhD, tak kisah. Tapi, dia tak kira cari hak hidup tu lah. Melainkan orang lain kalau kata mengaji nak mati lah lah. Ada. Hak mana? Hak lepas bencin. Lepas bencin, kita tanya dia. Pakcik kancing main mengaji kat pojok. Nak mati dah. Ada saudara kata apa? Nak muda-muda tak tadi kan. Tengok hujan sikit lah, bawa beliak tu kan. Abah bini pula tak ada jam meninggal. Dia buat alasan tak masuk tak main. Macam tahlim dulu ni. Tak pula. Kan? Jadi kalau boleh tuan-tuan, bila sebut ada seorang tu meninggalkan suami dia tidak ada anak setengah. Seorang tu meninggal, ada anak perempuan dia seorang setengah. Seorang tu meninggal, ada cucu perempuan kan? Hak lain tak ada setengah. Kira hari ni pakai senang. Lagi selepas bin binti, Zawd bin binti, ukhtu syaitah tuli'ah. Seorang tu meninggal, ada kakak ataupun adik dia sepupu bapa seorang kan? Memang setengah. Dan yang kelima, seorang tu meninggal, ada adik ataupun kakak dia yang perempuan ni, adik perempuan, kakak dia yang perempuan, kalau sebapa memang setengah.
Ini satu per dua. Seorang lelaki, 4 orang perempuan. Suami, bila si isteri meninggal, tidak ada anak. Kemudian dia anak perempuan, kalau meninggal, tinggal anak perempuan orang, memang dia dapat satu per dua. Ataupun seorang tu meninggal, tinggal cucu perempuan seorang, dia dapat setengah. Seorang tu meninggal, apabila dia meninggalkan adik perempuan atau bapa perempuan sekaligus bapa seorang lah, satu setengah. Ataupun yang kelima, seorang tu meninggal, lalu dia meninggalkan adik perempuan atau bapa perempuan sebelah pak, setengah. Ustaz-ustaz yang takut nak bagi tafsir ni ayat ni, yang tak boleh kan, tak benar untuk Ibrahim. Okey, tu setengah, mai 2/3 lah. 2/3 dengan 1/2 ni, dia orang yang sama, cuma tolak suami tu hampir dulu saya tinggal 4 tadi, tak perempuan semua. Syarat dia 2 orang naik ke atas. 2 orang naik ke atas. Kalau seorang tu meninggal, ada anak perempuan 2 orang, 3 orang, 4 orang, maka depa share 2/3. Banyak sih 2/3. Kalau seorang tu meninggal, ada cucu perempuan ramai, 2 orang naik ke atas, 2/3. Seorang tu meninggal, ada anak perempuan ataupun ada kita kata saudari perempuan, anak perempuan ni kata saudari perempuan ataupun adik perempuan, kakak perempuan yang sekaligus bapa, 2/3. Dan kalau seorang tu meninggal, ada saudari, maksudnya adik perempuan ataupun kakak perempuan sebapa, 2/3. Okey, 1/2, 2/3. Tinggal lagi lepas 1/2, 2/3, 1/4, 1/8. 1/4, 1/8 dia hanya khusus masalah ni untuk suami isteri. Ni kita cerita ni dulu satu surah kita baca ni 126 ayat. Berapa bulan dah kita ngaji, sudah lupa lah main juga. Jadi Imam Syafi'i semua tak tulis. Saat lagi balik lupa belum ni main ngaji dapat berkat juga. Jadi 1/4, 1/8 kalau orang kata cilek 1/4 ni buat belakang apa? Pembunuh. Mau dengar dua suami isteri ni kan. 1/4 itu 8 khusus untuk suami isteri. Kalau tadi suami yang kata seorang lelaki buat perempuan dapat 1/2 tu, kalau isteri dia meninggal tinggalkan dia tak ada anak, 1/2. Sekarang kalau ada anak 1/4. Baru nak mula. Kalau seorang tu meninggal, isteri meninggal, tinggal suami ada anak. Bini saya meninggal, saya suami dia dan ada anak 1/4. Biasa duk keluar cakap macam mana. Kalau ada punya 4,000, 1,000 bulan 3,000 nak pakai berapa? Semua. Okey. Jadi 1/4. Okey. Tak ada anak setengah. Suami ada anak suku. Habis suami. Isteri. Tadi masa 1/2 dia tak sebut apa. Hanya sebut suami. Okey, kalau punya isteri baru nak mula. Seorang suami meninggalkan seorang isteri. Meninggalkan isteri yang tidak ada anak. Dia nak mula dengan apa? Suku 1/4. Suami kalau isteri dia meninggal tak ada anak, dia dapat setengah. Ada anak 1/4. Isteri kalau tak ada anak, dia dapat suku 1/4. Tapi kalau ada anak 1/8. Kalau orang tanya 1/8 sudah dapat. Suami apabila meninggalkan isteri dia, ada anak, maka 1/8. Suami dalam asnaf, dalam orang yang dapat 1/8. Isteri kalau lelaki dia meninggal, ada anak, dia dapat 1/8. Kalau disebut umuman papan ayat, hanya satu lah. Seorang isteri bila suami dia meninggal, tidak ada anak, dia dapat 1/8. Kalau tak ada anak, 1/4 ni. Okey, habis dah. 1/2, 2/3. 1/4, 1/8. Faham? Kalau pakai buku, 4 lain. Ni bini dia kat main. Ni kata kaedah kan. Lepas tu kalau buat cerita minda lagi nampak. Cerita minda lagi nampak. Itu dia ngajak belah hati. Tengok tu, orang putih tau. Sebab ngaji ni, yang pertama kita, ni yang kata set diksi pun semua, PLP pun semua, kena faham. Nak kena baca, ngejok, cik. Kan? Baca ngejok tu cukup penting. Kena sebut. Macam kita lah kan. Kita ni baca Fatihah
lama dah. Sembahyang ni 20 tahun, 30 tahun dah. Tapi kalau tanya balik, kita pernah pergi baca tak depan Tok Guru? Susah. Lama main betul lalu lah kita. Lama main betul lalu. Tak usah kira mak tak sarah, makan lain sudah. Tapi Tok Guru tu, dia bagi Tok Guru sampai Rasulullah. Sebab orang lagi dia sangat kepada Rasulullah ni dia lain sikit. Dia pasal dia yakin dan dia kemat. Dia nak sebut orang boleh tak kekok. Dulu tu 88 Sebab tu sampai di Mesir tu, kawan-kawan abang-abang lama-lama ni saya tu kan disebut. Jangan lupa lah di Masjid Usin. Masjid Usin ni Masjid Negara Mesir. Jadi kalau kita masuk Masjid Usin, macam ni di pintu masuk, di tiang tu ada orang seorang guru tu. Mata dia tak nampak. Mata dia tak nampak. Kadang-kadang dia ambil satu di hidup. Nama dia Syekh Mustafa Al-Mahfum. Ingat dah tutup guru ni, cara beringat ni yang nak ambil dah. Hari ni ingat seorang ni je. Tak. Hari ni ingat seorang ni. Jadi bila kita pergi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia tak nampak, dia tak nampak. So, guru yang betul-betul hilang penglihatan. Guru saya hilang penglihatan. Enter Malaysia, orang Malaysia tau. Ya, nak amat kita orang Melayu baru-baru sampai nak amat Arab. Ewa tu nak amat. Kita akan bermajik tengok kamu bapa ni apa dia ni tu nak di masjid ni buat tanah tak jumpa. Ewa. Ya Allah, ikhra. Kita tulis diri, kamu ni pelajar tahu ke? Nah. Ikhra. Ikhra tahu. Boleh tak Quran? Tapi tidak tengok cara kita sebut, tadi disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ada kesan ujung kena ada musik. Mari kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rah tu Melayu. Kan balik lagi naik mutu sampai peti balik kubur. Bunyi kan. Ni orang gelap, sebut lagi gelap. Baca. Sebab orang baca Quran ni memang nyemek muka. Tu cara kita orang Melayu Arab lagi ya. Sebab makhraj dia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma tu gedak. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung tu Bismillahirrahmanirrahim. Kita faham. Lepas tu dapat faham betul tu. Jadi ya, kalau nak buat pakai harap apa kita pakai tak bangkit lagi. Dia senang, dia senang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan alham. Alhamdulillahi Rabb. Dengan Rabb. Bukan sekarang Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ujung tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tempat dua orang tu. Ada 5 orang boleh tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa tadi bismillah dulu? Tiga orang. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan ma. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Bukan ma. Bukan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Huruf Fatihah ni ada 150 huruf. Kalau kita baca cepat karma. Kalau kita baca macam kita, Maliki panjang sikit. Maliki Yaumiddin. Kalau kita baca karma itu panjang, jadi 156. Itu setengah guru di antara Syekh Misri yang kita buat. Ulama hebat ada keturunan Rasulullah sebelah Kenasan. Dia kalau baca semayang dengan dia, kalau punya rakaat yang pertama dia baca macam Maliki Yaumiddin. Kalau rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Dua-dua baca. Jadi bila kita baca kat Syekh Mustafa Maliki Yaumiddin,
Ni dia dengar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muncul sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muncul sikit, bukan nak cium orang. Kita boleh tengok dia tu. Tengok kalau saya tengok. Kalau tak mau buat, tak baca macam kedua biasa. Maliki yaumiddin. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muncul sikit. Sebab nun tu tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka, bukan wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muncul sikit. Ada yang kata balik lagi. Terang tak kata. Lah dia bukan buat lagi, bukan gelak tak dia gelak lagi. Cuma tak cincin balik pun gelak betul lagi. Sebab apa? 3 petang dah macam-macam. Tak pernah muncul. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Wa bukan wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tak tekan. Ihdinas sirat dengan ihdinas sirat. Sok kasrah tapi muncul mulut. Selalunya kalau kasrah ni, alif kasrah I, B, T, C, J, T, K, R, T. Tapi kalau sirat, ihdinas siratal mustaqim. Apa? Faham? Tinggal hujung ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am dengan an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi 'alaihim bukan wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ke bawah ringan, jangan langkah di ujung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan di ujung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ni kita ada cukup tak kawan tu. Kita boleh kubur ke orang ngomong hebat sangat kampung ini. Saya. Ni ada lagi. Saya dalam semua yang ada. Sebut kami terima. Allah sebut dulu. Kami diterima di sana. Ada senakun. Kami ijazah kepada kamu. Qabilna. Kami terima. Alhamdulillah malam lagi. Kalau malam ni tak main, kalau tak jam tinggal, kita tak nampak ni. Malam minggu depan tak lagi dah main boleh. Tu kita tengok ada ni tak ada. Bukan ke bumi waktu malam. Belum malam tu kita main lagi ke kota besar dah orang tu ya. Masa dengan tu jaya pekan kisah ke aku boleh main dekat di pojok tepi dia. Ni bentang tadi nak baca lagi. Baca tahlil, ni dia baca tadi kan. Okey. Jadi itu yang disebut oleh ahli ulama. Yang disebut oleh ahli ulama. Jadi ayat yang kita nak baca ni. Bila kita sebut tadi 1 per 2, 2 per 3, 1 per 4, 1 per 8, 1 per 3. Mak kalau kita meninggal, mak ni dia tak ada anak semati. Saya meninggal, saya tak ada anak. Tapi ada mak. Pak ada tak apa, tak kisah. Tak mikir anak saya ada. Tak ada. Tak ada, pak ada dapat 3. Dia dapat 3. Mak, kalau si mati tidak ada anak. Ataupun ada seorang tu meninggalkan adik-beradik di sebelah mak. Tak kira lelaki perempuan, ramai. Maksudnya adik-beradik di sebelah mak. Mereka dapat 1 per 3. Tapi waktu tu mak dapat 3 lah. Jadi mak dapat 1 per 3 ni, kalau saya meninggal, tidak ada anak dan tidak ada adik-beradik saya sebelah mak. Dan
Orang yang dapat tiga dua, kalau adik-adik sebelah mak dan seorang tu meninggalkan adik-adik sebelah mak dan dia ramai. Kalau seorang tak tiga dia itu benar. Jadi sebelum tu tiga ni orang mana? Mak bila si mati meninggal tak ada mak dan tak ada ikhwan ibu adik-adik sebelah mak. Dan yang kedua, adik-adik di sebelah mak apabila ramai tinggal seorang tu meninggal. Tinggal satu pernam. Tinggal satu pernam. Sebenam ni lah kesankutan ayat yang terakhir surah An-Nisa. Satu pernam ni mak pak. Kalau si mati ada mak. Contoh lagi pak saya tak. Saya meninggal ada mak. Pak satu pernam. Satu pernam dah lah pak. Oh, 6,000 pak dapat 1,000 bakal. Tapi pak dah dapat ada ya. Cakap belum banyak senang lagi kalau tak ya. Dia dah butuh PN dong 46 dulu. Butuh tu banyak dah. Okey buat. PN dong 46. Tapi tu lagi. Dia tahu kalau ada bola kat sini dia memang hendak. Pak dia. Aku tak percaya main pergi bola. Tapi dia tak pernah masuk stadium. Jangan masuk. Daripada beri buat tak masuk. Masuk nak baru kita kata jual 3 yang lepas. Yang kedua lawan dengan Penok 4-0. Tunggu kita naik. Lepas tu kita yang pergi tak tipu. Menang tolak balik perangkat. Kalau kalah mampu ibu. No, dah lah mengantuk bodoh kan. Bukan ini tengok dalam tulisan ada sudah. Tak ada apa. Itu bukan ibu dari tengok kau ni ya. Habis masa apa dah? Nak dia. Wah, memang tu aku suka. Jadi satu benar ni, mak pak. Kalau saya tinggal mak saya apa, pak saya apa, saya berada. Satu benar. Situ mereka ada tuan memang dapat satu benar. Mak pak saya. Mak pak tu tuan. Di sana ni, mak pak tu tuan. Tapi tu kata tuan, ini di sana. Jangan ada mak pak. Maknanya kalau mak dan ayah saya hidup, pak, maksudnya tuk dengan tuan memang tak dapat. Ni kalau untuk saya meninggal, mak pak ada, tinggal ada tuk dengan tuan. Dia dapat itu benar. Pengganti mak pak. Kalau tuk main, tuan main, pak main, mak main, tuan kata sering lah. Yang kau hang pun tak mati-mati pakai tak dapat apa makan kopi dah orang ni. Keli lah apa tak ada lagi tu kata wan tak keli. Mak tu tuan. Lepas tu cucu perempuan kalau anak perempuan masih hidup. Dia kata mak ni tak mati tau. Kan anak perempuan tu mak dia. Sebab dia cucu. Kalau kau macam dia seorang satu berdua. Ni ada mak dia. Maksudnya kalau waktu saya meninggal tu anak empat saya pun kejumpan dah. Kejumpan dapat tu kenal. Kejumpan dapat tu itu pernah. Ikhwan liun. Selagi masih adik-beradik yang sebelah mak. Kalau ramai kita dapat 3. Tapi kalau solat satu pernah. Satu pernah. Begitu juga bila disebut saudari ibu sebapa. Bila ada saudari sebapa, kalau saya meninggal kakak akan di perempuan saya apa yang sebelah bapa tapi nak sebelah ibu sebelah bapa pun ada, dia dapat satu pernah. Ini ayat kita tengok kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu azza wa jalla wa asbatul qailin ba'da billahi minasyaitonir rajim. Kena menang balik ayat tadi kan. Kalau tak menang pakai tak apa-apa. Tak apa-apa sialah kalau Melayu. Harap berkuning gitu kan. Tapi bagus dan gaji bagus. Mesti ada pula. Kalau kita gaji kan, kita buka lepas daripada kita beli. Tanya kat patok atau kat undang kau. Mana ni tu dapat. Dan ni oh iya, kalau sikit pun tak tahu. Mana ni tak apa-apa, tak saya tahu apa-apa. Sudah. Terus sampai saya tak. Sampai dia cakap kan, orang dulu mati, nak mati. Orang mati nak hidup. Jadi ya. Jadi masuk kuliah. Orang kuliah ni buat ini nak bicara-bicara. Saya sebut dengan mukjizat Al-Quran dari sudut kita kata ayat. Ayat kan?
Mereka ni memang suka. Sebab itu untuk guru saya di Yaman ni, Syekh Abdul Majid Zanjani, dia kalau sebut dalam Jamiah Iman di Sonok, kami pilih tadi dia balik di kat Sonok, kemudian minta nak jumpa dengan dia. Oh, dia ni sudah minta, dia minta ni nak masuk rumah dia, artis dalam orang ni klinik ni semua kira tentu sudah bercakap, tapi dia tak jumpa. Dia pesan tu boleh Quran, boleh hadis, balik isu-isu ngajar bertahun-tahun, kena lagi dengan sains dan kedokteran. Bukan kata orang tua ni, hebat Quran kita. Sebab orang kita ni semua hebat lah. Dengar kata sains kedokteran semua hebat lah. Sama-sama ada cerita orang. Sains telah menyebut, macam ni kan, mereka, universiti mereka dia buat kajian, orang yang belok bercangkung lebih baik daripada belok atas zaman yang dulu. Orang aku masa apa? Saya kena kata, bila duduk kampung, tinggi dia belok kampung, duduk kampung, lan ada, hak jenis duduk, tapi bukan duduk pergi beli kepak, pergi mana? Kena tahu sebab apa dia belok kampung ni lebih baik. Sebab saya doktoran mengiyakan apa yang disebut oleh Nabi. Orang yang belok campur, dia tak akan kena penyakit sempit. Sempit tak apa mungkin lah kita ada buat. Saya marah makan. Mungkin ada sikit-sikit jenis kita orang tak kata ni takut. Apa dia? Usus dari bawah. Ini takut. Sebab itu kata mereka, kalau pergi tempat-tempat mana ada belok, artinya campur dengan belok atas maka tu belok nak campur. Yang kata sains tu tadi mengiyakan apa yang disebut oleh Rasulullah ni. Sampai tu apa saya kata ni sebab duduk campur ni nanti senang keluar ni benda tak elok tak ada badan tu. Jangan ya. Ayat. Kalau kita minum selepas kita bangun tidur, organ dalaman akan berfungsi. Sebab itu Rasulullah suka minum lepas daripada pergi tidur. Kita dalam sedap bulan Ramadan, kita minum. Minumlah, makan cok nak sembahyang, dia nak banyak. Bumbu, obat minum. Minum air selepas daripada kita bangun tidur, dia memberi fungsi kepada organ dalaman. Kalau kamu minum air selepas kamu mandi, keluar daripada air, kamu minum, kamu akan diselamatkan daripada penyakit dalam tubuh. Maksud bila ayah bawa dia siap cik alam tayyibah. Bila ayah kata jangan jamban, itu pergi jamban. Ayah boleh buat apa peluang tu kita kadang-kadang sedang takut nak kata kat Syiah dia ada masuk untuk dan kata apa Syiah semua yang dia dah ni hak ni semua hak kita boleh cerita lagi duit ingat naik pun dia ada buah kat orang boleh cerita. Pening kita tak mau nak cakap tu kata Syiah tak ada. Ni nak minta mok nak beli ni kitchen. Kan kitchen ada tulis kat kayu tu. Mak dah kata nak tulis apa je kat kitchen. Syiah Ali. Belajar ini kan. Majlis agama tahu, apa tu saya kata majlis agama. Hampa semua tahu tapi dia tak faham, tak buat pun. Hak mula hari lah dia cerita. Panggil juga abang saya nak bakat tapi dia begitu kan. Ni dapat tu dia buat ini kan. Jom kita terima bakat. Kita ingat kawan ada bakat lah. Dah. Jangan tu sebut rumah bakat. Isbewa orang ni. Baru ni semua. Ini kerja kat beli. Laki tu beli dah, balik tu beli. Laki dia tak mau tak beli lah, duduk maki kurang sabar. Baru simpan. Kata no, bini dia kata apa? Nak cerai, aku tak kisah. Dia kamu dia buat dia dosa. Dia nak kata tak ada tamanah, tak ada tamanah, nak muntah kita semua. Orang main dia semua boleh cerita buat. Ambil tindakan, takkan ada tunggu kita ambil tindakan. Dia yang kata kita disebut kuliah kita lepas baca asal aki asal semua siapa nasib-nasib yang buku malas juga dalam berdua semua rata panggil jahat di warung. Bila sebut kata suriyatul yawma burkanun suyuda min
qiyamur rasuli manarun narum malhamati. Surya. Yang kata surya lah ni. Hari ini seumpama gunung berapi yang sudah meletup, yang mengeluarkan darah-darah manusia. Syam yang disebut oleh Rasulullah. Ya Syam dabal fuadu tiflu min alamin. Ya Syam, ya Syam yakfini minal la'nati. Ya Syam dabal fuadu tiflu min alamin. Ya Syam, ya Syam yakfini minal la'nati. Wahai Syam, sudah dulu hati-hati budak-budak kecil dengan kekejaman yang berlaku. Dulu pok dia bunuh hamba anak 30 dari main anak lah bersiasat. Yang pelik ustaz-ustaz misalkan hati asal, bahasa asal, tak saya yang telah mereka kekal. Rasulullah dalam hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sebut, la taqumu sa'ah, takkan berlaku hari kiamat hatta nazala Rum, sehingga Rum mereka ni tentera-tentera Eropah ni, hatta nazala Rum, sehingga mereka ni pergi ke satu tempat alal a'maq. A'maq ni apa dia? A'maq ni adalah negeri di utara Syria, hari ini halak. Dan tentera-tentera ni ditolong oleh tentera jahat daripada Parsi, berbahasa Parsi. Parsi itu apa dia? Kalau tak Syiah, kalau tak Iran, takkan Nabi Muhammad. Kalau orang tanya kita mengaji di Pewajah ni, orang ada cerita Pak Syria ni sebab apa? Ni habaq dia. Orang Islam macam pun nak, Syria tu, Syiah pun nak, Kristian pun nak, Yahudi pun nak. Sebab apa? Kita orang Islam di semua jemaah, sebab itu Syam. Kita ada sekolah dalam surat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Keliling tu Allah berkat. Yang kata bumi Syam ni, itu Rasulullah kata, kalau di akhir zaman ada tentera Iraq, ada tentera Yaman, ada tentera Syam, kamu kena bersama dengan tentera Syam. Ni jangan jelas. Baik tu hak pergi mujahidin tu habis Quran je, kita ni habis Quran. Ustaz Quran haram tak payah pun, mendai-mendai cakap pun tak betul. Depa faham apa hadis tu. Jadi ahli sunnah wal jamaah nak Syiah nak sebab mereka dah faham bahawa Imam Mahdi akan turun di Syria. Sebab itu kita pergi buka pokok Syiah ni gamak. Sebab dia tahu Imam Mahdi ni akan buat bai'ah dengan pengikut dia perantaraan makam Ibrahim dan juga Kaabah. Pokok Syiah ni kalau kita tengok sebelah atas Haram ni, depa sembahyang, depa angkat ni. Bagi depa sembahyang atas lantai. Kalau kita tanya depa tak apa, jangan sebut apa dia. Sebut mereka mati makoi. Dan kita sebab apa api angkat ni jatuh dalam kafir. Dia kata hak ni tak tabii, masuk dalam kelang. Batu ni tabii. Oh, kalau apa semayang pakai batu Karbala, pakai. Kalau pakai ni tak jelas lagi 4 lagi tu tak masuk lagi lah. Dia tak mahu kalau kita pergi tu. Kalau kita ni nak buka puasa, dia kata buka, kami tak buka ni. Sebab kalau buka isyak, kita beli dah badan pun hampa buka isyak. Sebab hampa puasa, mula puasa, naik matahari baru puasa. Begitu mereka ni, kalau habis yang subuh, dengar ni Alhamdulillah ni. Tu kata kawan, kita makan. Takkan lah, lepas tu makan. Dia pergi lagi matahari tak naik, dengar tu. Tu kemana? Elok apa buka puasa lain. Sebab apa puasa lewat, kadang-kadang kena lewat. Dia tak makan. Jangan disebutlah, jangan disebut nama Allah. Dia bagi hari. Sedangkan Sayyidina Umar Abdul Aziz, seorang ulama hebat, khalifah, walaupun bentuk pemerintah zaman Umayyah, dianggap macam khalifah yang kelima. Orang tanya dia, wahai khalifah, apa pandangan kamu dengan Sayyidina Muawiyah?
Tak ada apa. Debu yang melekat di lubang hidung kuda Sayyidina Muawiyah lebih baik dan lebih mulia daripada debu yang kena badan Khalifah Umar bin Aziz. Siapa dia kena Umar bin Aziz tu? Awak orang gurun ke? Yang tak lain. Sebab itu ulama-ulama ni mestilah dia bawa. Kita tak tahu kita ketahui ulama punya. Sebab kita siap. Kita di sini dah. Tu semua agenda mereka. Agenda mereka lah. Orang kadang bukan sesat aja ada. Sorak ada 3 bulan yang lepas dengan adalah kedua ulama orang tak naik kali. Naik dia tu lalu sikit. Orang tak lihat. Dia cerita kata, tak lah. Kita duduk ulama dulu masa Ustaz Zahri. Duduk kena cekok. Saya tak mahu kata, Ustaz buat tak kerja apa, dia tunjuk kat saya, takut bagi tak kena, tak ada cekok. Tak Zahri tu. Nanti buat engineer. Kalau dia main kuat, mik tak kuat, dia bukan. Mik terlepas dulu. Kami tak ada. Kalau dia main-main, dia ambil ni, potong kayu api. Pong! Ini kaki bola. Hampa patut siap, bukan patut Cina. Maghrib baru, tak sembahyang kan? Ambil duit, tengih. Tapi bukan dia beli putih pun. Kalau dia beli putih, obat atas kaki. Tengih. Dalam bercerita-cerita tu masuk buat minyak. So, pekat melawan bulan ni, minyaknya dengan orang pekat marah tu. Kalau kita pakai kereta tu, kita dalam kita pakai nak pergi bayar tu, haram bedah main juga. Main duduk di kereta kita, dengan penuh, itu juga. Atau ada dah jumlah. Tu kita pergi bayar, itu kita kena alam. Kalau umpamanya kita minyak ni, kita tak tengok ni dia. Kita tengok untuk makin naik dompang ni, berapa liter dia curi juga. Jadi dalam cerita-cerita itu ada orang masuk marah. Itu kan cerjang kan. Jadi kalau mereka kan cerjang. Kereta ni asyik tu kosong. Tak betul-betul kosong. Ustaz naik kena minta apa? Angan ni tak baca saya orang. Dah lah cerjang. Kira tak betul-betul kosong. Bagus dah kereta kan kosong tak berhenti-berhenti. Kereta kami kalau kosong berhenti terus. Hebat tu. Saya betul-betul ni orang bodoh. Weh, betul. Kereta kita kalau rosak berhenti. Kereta dia rosak tak berhenti dia boleh. Lepas tu dia pun kereta kita. Ustaz, kereta buat minyak-minyak ni. Ustaz, buat minyak ni. Awak, kereta Ustaz pakai minyak-minyak. Lepas tu saya kata, dah je lah. Saya, Ustaz, kalau berjalan banyak pun kereta saya tak pakai minyak-minyak. Dah jalan banyak, tu bahan nak kereta. Tu bahan nak kereta. Hebat. Orang tak pernah ada. Tak pernah ada. Jadi saya nak sebut tadi ni Syekh Abdul Aziz Zandani ni, dia sebut dalam sudut sains dia sebut, dia kata bila baca dalam hadis Muslim perantaraan jarak antara dua pintu, perantaraan yang kata jarak di antara dua pintu syurga sejauh kata Rasulullah Makkah ke Busra, Makkah ke Hajar. Dulu sebut mana ada Google tu, Maps Google tak ada. Ada yang Google ni untuk urusan dan dia berdiri Syekh Google. Google tu. Betul kalau kita ada confuse. Cik, tak ada kan? Betul, tak ada kan? Hantar dia jangan tanya Syekh Google tu dia jawab apa. Apa tanya? Tak ada betul tak ni main nak ajak apa? Korban tengok ni orang kafir dia makan. Ya, hantar dia. Tak kita agak kitab ni, ulama ni. Hari ni tiap tahun kita dapat sana. Main nak korban tanya. Tak, orang kafir ni kan darah nak ustaz. Tanya tu buat korban ni. Mazhab Imam Syafi'i. Korban wajib kah, sunat kah, haram kan? Senang. Kalau sebut hak wajib, semua mazhab haram. Hak korban boleh itu, hak tak wajib. Pegang tu. Semua korban ataupun kita kata kekoh yang wajib, yang dinazah ni, yang niat, semua mazhab haram. Mazhab Imam Syafi'i, sunat ke ataupun wajib ke korban yang dan kekoh tu, mazhab Imam Syafi'i memang haram. Imam Malik kalau bagi makan turunkan kami beri dia main sial, dia main lebih tak lambat makruh. Tempat biasalah tempat kita kan.
Sebab kita ni kesian Allah Cina tu 80 rumah bagi makruh boleh apa kan. Hak sebenarnya sedekah mazhab Imam Abu Hanifah dikira sebagai harus. Tapi mazhab macam ni dia kalau hak kesian nak pergi lagi lain duit dia. Kedua yang kalau tanya, wah tak dia. Wah tak ni. Wah lagi takkan buat apa saja. Dia. Nak tekan apa? Ni hak Melayu berapa ni nak kedarah kan? Kena bayar hukum. Start. Ya. Ni nak tanya api lah kok jadi. Jadi dah apa? Untuk perempuan. Pi haji ni tanya dia. Tak boleh tak? Tak. Nak tanya juga. Nak tanya juga. Orang perempuan tu tak tengok-tengok ke untuk dia berapa bulan? Orang lelaki tak kira lah. Orang lelaki tak ada ujung. Ya. Orang perempuan ujung. Tak apa sihat. Orang lelaki pula ujung. Memang nak lampuin tu. Orang perempuan pula kemaluan yang sihat kan. Jangan pula hidung yang tinggal sudah. Orang lelaki kalau keluar juga memang innalillah lepas tu. Dia nak tanya jangan duk marah. Kita pergi buat haji kita betul. Okay. Umrah dulu baru haji. Dah ni nak abang kita masuk dah lewat dah. Hari ni 8 Tarbiyah, 8 Zulhijjah. Esok rukun bulan Arafah. Dosa biar kaya lah, kaya haji ni. Kan? Okay. Nak buat umrah dulu lah sebab haji kita betul. Nak kita masuk nak tawaf dia mengangguk. Niat tanya nak buat macam mana? Tu lah. Bila ustaz berdekat ke wajah sebut mazhab ni, hampa kata ustaz alim dengan ngaji Imam Syafi'i pun tak ada diri. Jadi kalau ikut mazhab Imam Syafi'i nak masuk buat tawaf tu memang terus tak boleh lah, mamnu. Sorry yang minta maaf lah, dia yang minta tawaf tu. Tu nak buat macam mana kan? Bukan jadi baru tanya kan? Tanya nak buat macam mana kan? Ketika itulah kita pakai mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik tukarnya daripada kita buat haji kebetul, kita buat haji qiran. Tak payah tawaf, pergi esok kita pergi hukum pada Arafah, kita buat amalan rukun-rukun haji bagi siap, semua dikira umrah masuk dalam tu. Semua mazhab Imam Malik kena ngaji. Okey tak. Lah ni kita tawaf, kita kata tawaf buat semua ni kita buat kena umrah ni kita buat siap. Lepas tu kita pergi rukun pada Arafah. Lepas tu kita pergi Muzdalifah, kita pergi Mina, nak kali pergi Mekah ni kita nak buat tawaf haji pula. Yang kata tawaf ifadah. Dah di ujung-ujung lah. Awak nak tawaf rukun haji tu dia main ujung. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Dia kan kalau tadi mazhab Imam Syafi'i pun dah memang tepu dah, memang ada kena tutup dah. Nak tak nak tengok duduk dalam tabung haji kita dengan berapa duit. Dia ada lebih tak kalau ngam-ngam tak ada, dia dah. Awak tak cakap itu? Kena tak kena dari tahan balik kau tempatkan tu jadi nak mai banyak duit hang kena pakai mazhab Imam Hanifah. Mazhab Imam Hanifah tu macam mana? Hang masuk juga tawaf bukan hang lagi ni hang lah, lagi hang lah. Masuk tawaf perempuan pun tapi kena bayar biang dengan unta 5,000. Tu yang saya kata tengok dia ada tu bagi tu. Tak ada. Tengok klik imam lah unta pasal. Tapi nak kena istighfar. Sebab apa? Masuk majlis tu kan. Dia tawaf dalam keadaan itu. Tapi nak pakai kamera. Benda tu bukan pergi sekat tak tahu. Hang jangan main lagi. Mana pergi? Nak tak nak kena pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Hanya kata fiqh ikhtilaf ni fiqh sarah. Bukan ikhtilaf lama, ikhtilaf terkeliru. Keluasan yang Allah letak kepada umat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kata pintu. Yang kata pintu itu pintu surga, pintu surga. Antara anda antara Mekah dengan Busra, Mekah dengan Hajar. Hari ini tag dalam Google map dia, memang sama je. Mekah ke Hajar, Mekah ke Busra. Dia letak kilometer lah 1,723 kilo. Kalau sini pintu surga bisa merata. Nak jumpa lah 1,723 kilo.
Kita sains dan kedokteran tadi kita sebut. Sains kedokteran juga ya. Kalau bangkit tidur, kita minum, dia akan menghidupkan organ dalaman. Kan? Dah, biar tak pergi makan pun. Tuan, botol guna pun. Habis tak habis juga tahu. Yang kata buat persiapan pun. Tanya Dok Tiga Bersama tanya. Macam mana? Pasal habis dah? Tak banyak dah tinggal 3-6 hari dah. Tak pasal lagi. Bahasa. Okay. Kalau minum selepas bangkit tidur, fungsi macam organ dalaman akan berfungsi. Kalau minum selepas hilang nanti, lepas hilang beli ayam. Lepas hilang beli ayam akan menyelamatkan kita daripada tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah. Tak masuk. Halalan terima. Beli ayam tak apa, kan tak kecil berak tak nanti. Awak pergi darah hadis ke apa? Tak pergi. Juara. Kalau kita minum sebelum daripada makan, belum daripada kita makan, itu membantu penghadaman. Penghadaman ni Allah hebat Rasulullah. Bukan setakat minum sebelum makan, guna tangan kanan pun bantu penghadaman. Sebab insan tangan kanan lebih banyak tangan kiri. Ya. Makan laksa tak apa lah, makan sudu pun. No? Makan nasi sudu kau, ambil teruk kepala tu ya. No, kita lah ni Allah. Kalau kaya tak mudah pun kena carilah ni cara Rasulullah hidup. Kalau miskin nak buat macam mana? Miskin macam mana? Tak tentu dia ada cerita. Saya mimpi saya, main jaga mak saya. Dia bila tidur atas katil, dia tidur. Mak saya bawa saya dia tidur kan? Lepas tu jaga mana? Tidur di lantai tu. Bila tanya dia tidur atas katil, rumah dia lantai atas tanah orang kecil. Macam dia mari dengan jerami pun kita duit nel. Kalau kita baca lah kitab macam Imam Madzhab Rasulullah pergi rumah Hafsah, rumah Sayyidah Hafsah, lembek tempat Allah hidup Rasulullah tu. Sayyidah Hafsah lipat jadi dua, dah lah kasar, bagi lembut sikit, lipat dua. Tak kisahlah, Rasulullah semayang malam pun tak kisah. Kali ini Rasulullah pergi, Sayyidah Hafsah tengok Sayyidah Hafsah ni, tengok lipat-lipat lah, bagi baju sikit. Kan? Menteri kita tak boleh lipat tunjuk sekali dengan kepala bini, sekali dengan kepala kita. Tenggelam berapa-apa. Anak cucu cari tak jumpa. 3,000, kita kena tenggelam lah. Ni lipat-lipat. Rasulullah tak ada tu, ada kata subuh. Lipat-lipat. Bukan dua. Rasulullah kata, hang alah, kau ni tempat aku tidur ni. Hak tu juga Rasulullah, tapi bukan lipat dua. Lipat-lipat. Oi! Hang bagi balik macam-macam. Jadi dua. No, kalau kita ni kita makan dengan tangan kanan, design tu. Itu kalau kita duk gagal tak ketahuan nasi pakai tangan memang basi. Dia banyak di sebelah tangan kanan. Tak cukup tu, suruh kita. Gila tak? Ni dari yang paling panjang yang sampai makanan tu. Itu makanan yang jenis 3 jari ni buat, dia orang 3 jari kan. Kalau 3 tu hampir hantam 5 jari juga. Memang hang ni kira memang lahap tu. Rasulullah kata. Lain kalau nasi 5. Okey. Dah, dunia ni cukup untuk manusia macam kita ni. Kalau manusia tu ditambah tak cukup. Tak cukup. The world is enough for man what he need. Dunia itu cukup bagi mana-mana manusia apa yang dia nak. Tapi kalau dia sampai tahap pertama, tak cukup lah. Itu Rasulullah kata, makan 3 jari, itu orang beri. Kurma lah. Nasi hantar 3 jari ya, tak ada apa. Tapi kalau pergi hantar sampai 5 jari kurma hantar, atau bagaimana? Memang kaki lahap tu. Jadi, hak kena dulu. Memang jari ni. Bawah sikit, hak ni. Lepas tu hak ni. Lepas tu bawah ni. Dan hak ni. Sebab apa ni? Enzaim di mana? Supaya cepat hadam makanan. Tak cukup tu. Buah ayam sikit. Kacau. Lantingan. Sikit sudah lah. Hantar pinggan pun. Kenapa kedara. Pinggan tu akan selawat air hitam. Dan juga ayam tu akan jadi ubah. Akan jadi ubah. Okay. Kalau minum sebelum dia makan. Kalau nak minum sebelum dia tidur.
Tak lagi sebelum tidur bawa dalam beli rumah tu beli tidur kan. Laki hang tak mai, bini hang tak mai, mampu hang lagi. Ni apa ayam tu dalam tidur? Tak esok mengajar. Betul abang nak kopi pada muka. Awak kalau minum sebelum tidur, kita akan selamat daripada stroke. Waktu malam kalau tidur tak ada kena stroke. Ini kajian tuan-tuan. Tak akan kena darah tinggi. Macam mana kuat? Ada lah, amal ni ada lah macam mana. Kan? Betul-betul jaga ni tak pernah kena lah. Macam ni. Hari Jumaat lepas saya sebut 3 batang serai. Orang tentu apa ni? Report, pencil, doktor-doktor semua. 3 batang serai. Kalau ditumbuk dengan helbor. Kan helbor yang dia buat ayak tu. Dulu saya dah mengajak mereka. Dia kena. Dia kata rumah kuning je tuan. Ayak helbor apa saya? Ya, ayak helbor ni sesuai untuk perempuan beranak 2. Tumbuk helbor tu dengan 3 batang serai. Apa hak kena tumbuk? Buah dalam ayak nyok. Nyok tu tak? Nyok muda hak ini. Kamu boleh hak cuma pilih tak? Mah saya tak ada nyok muda tinggi lah tu. Naik tu indah ni lah tu. Pakai tak boleh tengok lah. Jadi bila anak tubuh-tubuh tu bubuh dalam ayak nyok, tak atas dapur. Ni perubatan Islam ni, kata itu. Saya sedia buat lah, mati dia lah mampu. Tak, ni bubuk. Lepas tu ambil nyok tu tak atas dapur, bagi dia panas sikit, minum. Tahu tak apa? Ubat kecil manis. Hak kecil manis sedih. Kau tidak buat ambil nombor handphone tu. Ubat kecil manis tu. Perubatan Islam. Saya baru ini sebut dalam Facebook kan. Ada seorang kawan, dia buat ganas Kelantan. Ustaz cakap itu, nas tak ada, nas tak ada, nurse tak ada, pergi hospital. Kan tak faham ayat Quran. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang kerti kalau kau tak kerti. Anak tanya apa ni? Hanya dia tanya Pak Kau Haji, kita buka. Dah boleh jalan kanan. Boleh dah buka tanya. Pak Haji Google tu. Pak Haji Google juga. Jangan tak ni. Kalau kita kata dari, jangan tanya di Google, tanya di Yahoo. Tanya Arab, tanya Yahoo. Kalau tanya Google, hak bodoh sikit. Google hak di BlackBerry bodoh sikit. Dia keluar tu. Tapi kalau Samsung tak apa. Main Google pun tak ada. Dia buat. Itu friend saya. Hak Arab nampak dalam Facebook. Daripada kita tanya Arab. Dia tak tahu buka benda. Kim buka benda. Dia tak baca ayat kita. Hebat ni. Kita baca tadi. Kita tahu dah ada hukum. Qala yastaqtunaka qulillah yabghikum fi kalalah. Mereka tanya kepada kamu, wahai Muhammad, katakan Allah lah yang beri fatwa kepada kamu mengenai masalah kalalah. Al-Quran ni dia ada tafsir ayat Quran dengan ayat Quran. Tak mau tak? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Al-Qari'ah. Apa dia Al-Qari'ah? Tu lepas tu dia cerita tu bagi tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ni kalau ni apa dia kan? Allah ni apa dia ni? Allah jawab, ini murun halaka. Kalau seorang tu meninggal, laisa lahu walad, ada anak. Walahu ukhtun, tapi ada saudari si ibu bapa. Ukhtun tu berserikah. Saudari ibu bapa ni maksudnya semua pak. Adik ke, kakak ke, yang si ibu sebapa. Seorang, ukhtun. Bukan akhwat, ukhtun. Sebab kita akan bagi-bagi ni. Tadi kalau seorang ni sebenarnya, yang satu kedua orang, tidak satu kedua. Falaha nisfu ma tarak, baginya satu kedua apa yang ditinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Maka dia akan mewarisi kalaulah tiada baginya anak. Dan seorang. Fa in kana kasnataini, tapi kalau ramai, tak kira anak perempuan, kalau ramai itu perempuan, ramai saudara-saudari ataupun saudari, sibu bapa, adik ataupun kakak, ramai sibu bapa, fa in kana kalau dua. Dalam bahasa Arab kalau dua pun musanna, tapi bahasa waris persaka musanna tak ada, dia jamak boleh. Kalaulah dua, fa in kana kasnataini falumas sulusani ma tarak, dapat 2/3. Sebab 1/2 dan 2/3 tadi
Orang yang sama nak perempuan saja, lelaki tak terpisah satu berdua tu, tak ada tiga ni, semua perempuan nak satu berdua tu dengan syarat ramai. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan, tapi kalau mereka ni tercampur lelaki perempuan, tak payah bagi-bagi tu berdua orang tiga ni. Macam saya meninggal, saya ada lelaki anak perempuan. Saya meninggal ada isteri dah lah. isteri ada isteri, anak lelaki anak perempuan. Isteri ada anak, dapat apa? Tak ada anak suku kan. Kalau ada anak suku kapan? Kan? Dah suruh kena pula lampu sudah dah. Tengok pun tak jumpa ni. Kan? Kalau ada anak dan isteri saya, dia buat itu kapan? 8,000 minah oi. Ambil 1,000 sudah dah. 7,000 dah nak lagi. Okey. Jadi 1/8 harta dibagi kira jadi 8 bahagian. Ambilkan 1,000 tinggal 7,000. Lagi ada tinggal 7,000. Anak apa? Saya anak 6 lupa orang. 6. 3 lelaki 3 perempuan. Lelaki ni kira 2 jadi 6 lupa. 3 orang ni 2 6. 6. Okey. Lepas tu perempuan dah seorang. Jadi semua 9 bahagian. Tadi tinggal berapa? Tinggal 7. Pandai-pandai lah 7,000 bagi 9 orang. Takkan tak boleh pemerintah ada tengok tak ada dulu. Lepas tu dapat seorang. Tak lelaki ni 2 bahagian. Besar. Tak salah. Payah? Tak payah pun. Tak payah kalau tak tahu. Tak payah. Ini tu lah. Sebab kalau lelaki perempuan, lelaki memang 2. Perempuan maksud seorang. Misalnya saya ni, awak saya datang apa? Saya meninggal, tinggal isteri saya, anak perempuan 5 orang. So, lagi senang. Anak perempuan, dia ada mak dia ada anak 1/8. Anak perempuan ni 5. Kalau sebut kita kata anak perempuan ramai. 23 ada buat share. 23 dia harta. Share ni. Takkan tak boleh kot 23 harta. Kalau umpamanya sebulan dulu ni nampak 5, hak ni semua 23. Nak bagi 6 ni kena banyak dia kan. Pihak buat lagi orang. Semua. Tambahlah tak payah hitam putih. Dan kadang tak betul pun. Seorang jitera, ada kakak tu dia boleh jitera. Dia main jaga. Tak, orang. Awak dah. Ustaz cakap tadi saya faham tak? Tapi peliknya, insentif anak dia ni, perempuan dapat lebih banyak daripada abang dia. Kena abang, tak buat kau itu. Tu pun boleh tengok. Ada pula orang perempuan lebih banyak daripada abang lagi. Macam-macam. Orang tengok seimbang, memang tak betul lah. Memang tak betul lah. Kau tak betul tak betul, memang tak betul. Bagi balik, lepas tu tanya adik ni, macam mana ni, dapat tangan abang lah. Biar abang dia kata, tak apa, adik tak apa, adik-adiknya. Tapi kita tak lah buat apa-apa. Hang ambil berapa dia berlaku. Jangan dapat halang-halang dulu. Qala yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah terangkan buat kamu agar kamu tak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap perkara itu Maha Alim. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sikit ada tahlirikan untuk sahabat-sahabat kita yang berhajat, termasuk kita tadi dengan demikian Ustaz Azizan Razak kan. Dengan kata tengok Facebook hari ni semua orang puji, mau puji bebok apa ni. No. Tu boleh tengok dulu dia kata tak puji. Mati tu puji. Baguslah 23 tahun mereka. Pasal tak apa lah tu boleh. Tak tahu. Tak tahu apa. Tunggu. Sungai Limau sana. Dah ada yang kecil kan? Betul pula lah. Yang gelak lah. Saya nak SN pula lah kan? Ni tahu pula lah. Bagus. Kalau tak tidur, kan tak tahu. Gigi tak ada apa-apa kan? Gigi kalau tak. Siap? Tak izin buat dia kata cuma nak main je lah. Kosong lagi baru tu jadi kata kita tak perlu kaki dia, perlu otak dah. Ni dah otak tak ada kaki tak ada, kita dapat berada juga. Bayang ke tak boy? Kan? Siap? Tadi kan kita baca. Tengok mak dengan buat kuliah hantar ayat kopi macam dia. Siap?
Bukan dah kan? Bukan ada cemua-cemua dah kan? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma amartana bi du'a wa wa'adtana bi istijabah. Fastajib lana wa a'lam. Allahumma ashrah sadrina bil Qur'an bima ja'alna imama wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-nahar. واجعل حجة لنا يا رب العالمين. اللهم أوصل ما قرأنا وما تلينا وما تبعنا وما كبرنا وما حلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الثانيين الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح المجتهدين ثم أرواح المسلمين على هؤلاء. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرمهم بنا والسماء دخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الناس وابدلهم دارا خيرا من ديارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم جنة وأدخلهم جنة وأعوذهم من عذاب قبر النار. اللهم اجعل قبورهم رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حقة من النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها اسمك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر الحمد لله رب العالمين.